Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru dan kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan mempelajari Geografi Tingkatan 3 Bab 8 Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Nama guru Cikgu Haliza yang tersayang. Kami daripada kelas 3 Mahir, terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Iqmal, Aizawati, Kristela April, dan Nova Eliza. Induksi bab. Mari kita kenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana, dan hutan konifer. Bolehkah Anda jelaskan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan-kawasan yang dinyatakan di atas? Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan-kawasan tersebut? Mari saya jelaskan bersama kawan-kawan saya dengan secara terperinci. 8.1 Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Seperti yang terpapar di screen Anda, yang pertama, gurun panas. Kawasan gurun panas meliputi gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama, dan gurun besar Australia. Berikut ialah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan di kawasan gurun terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Kedua, pokok jenis xerophyte sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Selain itu, pokok-pokok di kawasan ini juga tumbuh secara jarang-jarang. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun ialah cactus, prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto, dan pokok akasia bantut. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai akar panjang yang menjalar ke dalam tanah atau merebak di permukaan bumi untuk menyerap air. Dan akhir sekali, pokok di kawasan gurun mempunyai daun berkilat, liat, dan berbulu. Seterusnya, ciri hidupan liar. Kebanyakan hidupan liar di kawasan ini adalah jenis nocturnal. Selain itu, hidupan liar di gurun panas menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan ini ialah unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang fenix, Adex antelope, dan rusa gazelle. Hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Contoh kawasan hutan monsun tropika di dunia: India, Mangalore, Myanmar, Mandalay, Yangon, Thailand, Nakhon Ratchasima Kanchanapuri, Sri Lanka, Taman Nagara Yala. Ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Pertama, tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras seperti pokok jati, penanga, cendana, jelutung, buluh, dan rotan. Yang kedua, pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Ketiga, mempunyai daun pokok yang banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Yang keempat, ujung daun berbentuk tirus. Yang kelima, hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu nyata. Ciri hidupan liar. Kebanyakan hewan di kawasan ini terdiri daripada hewan yang berbulu nipis, kulit berkedut, dan bersaiz besar. Hewan seperti rusa dan gajah terdapat di lapisan lantai hutan. Di lapisan atas hutan pula terdapat monyet dan pelbagai jenis burung. Terdapat juga hewan jenis karnivor seperti harimau bengal, ular, dan buaya. Hutan daun lurus sederhana.
Kawasan hutan lurus sederhana meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropa Barat, Korea Selatan, dan Australia. Contoh kawasan hutan lurus sederhana di dunia: Australia, Tasmania, Eropa Barat, Skotlandia, Ireland, Jerman, Kanada, Southwestern Ontario, Korea Selatan, Serenjang Gongsangnam. Berikut ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Pokok daun luruh mempunyai daun yang nipis dan lembut. Batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim hujan. Batang pokok berbentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang lebih banyak. Spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembalakan. Seterusnya, ciri hidupan liar. Hidupan liar yang hidup di kawasan ini terdiri daripada kehidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Sesetengah kehidupan liar seperti chipmunk berhijrah atau hibernasi pada musim sejuk. Contoh kehidupan liar seperti white letter hairstreak, lesser purple emperor, rusa batgirl, tupai merah, beaver, dan musang merah. Hidupan liar jenis burung adalah seperti burung belatuk hitam dan burung hantu. Hutan konifer. Kawasan hutan ini meliputi Amerika Utara, Kanada Utara, Eropa, dan Rusia. Contoh kawasan hutan konifer di dunia: Rusia, Cheyenne Mountain, dan Samara Mountain. Kanada Utara, Fort Smith, dan Edmonton. Amerika Syarikat, Fort Yukon (Alaska). Akhir sekali, Eropa, Sweden, dan Finland. Ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Terdapat beberapa spesies pokok sahaja di kawasan ini. Contoh pokok: pine, fir, spruce, dan cedar. Kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. Batang pokok berkulit tebal, lurus, dan tinggi. Kepadatan pokok adalah sederhana. Daun bersaiz kecil, halus, dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Pokok konifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai tumbuh di tanah padzol pada musim sejuk. Hidupan liar. Hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas karena mencari makanan. Pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan. Contoh hidupan liar adalah seperti beruang, mus, lynx, dan tupai merah. Hidupan liar jenis burung pula adalah seperti burung hantu, belatuk, burung blue jay, dan burung raven. 8.2. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Pertama, pelancongan. Kebanyakan kawasan hutan semula jadi di dunia sesuai dijadikan sebagai pusat ekopelancongan. 81% daripada hutan monsun tropika adalah terdiri daripada Erawan National Park di Thailand dan menempatkan hidupan liar yang hampir pupus. Sebagai contoh, gajah dijadikan sebagai pengangkutan untuk menjelajah kawasan Erawan National Park. Di kawasan gurun panas, unta turut dijadikan sebagai pengangkutan dan tarikan pelancong. Kedua, penghalang hakisan. Tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan tanah. Daun yang besar mampu memecahkan butiran hujan dan mengurangkan kelajuan titisan air yang jatuh ke bumi. Akar pokok akan mengurangkan air larian permukaan dan menjadi penghalang hakisan. Di kawasan paya air masin pula, pokok-pokok bakau dapat menghalang tindakan hakisan oleh air laut. Akar pokok bakau menguatkan struktur tanah serta menahan tindakan ombak di pinggir laut. Ketiga, ekonomi. Batang pokok hutan konifer dan hutan monsun tropika digunakan untuk tujuan pembalakan yang menghasilkan sumber kayu balak untuk diekspor dan juga membekalkan bahan mentah untuk membuat kertas. Aktiviti pembalakan telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di kawasan tersebut. Akhir sekali, sumber perubatan. Yang pertama, penyelidikan di barat telah mendapati bahwa tumbuh-tumbuhan bukan sahaja bernilai estetika, malah boleh merawat berbagai jenis penyakit. Kedua, bahagian tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat atau ramuan obat ialah daun, bunga, akar, kulit kayu, dan hampas buah. Sebagai contoh, batang pokok prickly pear dapat mengurangkan tahap kolesterol yang tidak baik dalam badan
seseorang dan dapat membantu mengekalkan kandungan gula dalam badan serta membantu merawat penyakit kencing manis. Pokok oak juga digunakan dalam menyembuhkan masalah cirit-pirit, sakit tekak, dan luka. Daun pokok pine yang kaya dengan vitamin C boleh digunakan untuk membuat teh, manakala biji pine berfungsi sebagai bahan antiseptik, semula jadi untuk merawat luka. Sekian daripada kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.